Assalamualaikum dan salam Sabah Maju Jaya. Anda bersama saya, Putri Syed Hamid dalam Berita Perkhidmatan Awam Negeri Sabah. Antara tajuk utama yang menarik pada edisi kali ini, sambutan Hari Malaysia diraikan penuh semangat dalam norma baharu. Sebanyak 351 sistem kehadiran bakal dipasang di 79 permis kerajaan negeri. Persidangan Dewan Undangan Negeri berlangsung selama 3 hari. Majlis Tahun Kerajaan GRS bersama rakyat diraikan tanda genap setahun memerintah. Jepan Komited santuni penjawat awam menerusi program Outreach Perkhidmatan Awam Negeri. Sambutan Hari Malaysia peringkat kebangsaan bagi tahun ini yang berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa pada 16 September lepas tetap diraikan dengan penuh semangat patriotisme meskipun dilaksanakan secara norma baharu. Tahun ini, Sabah menjadi tuan rumah bagi sambutan Hari Malaysia yang dihadiri oleh Yang di-Pertuan Negeri Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Haji Johar Mahiruddin. Hadir sama Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri Malaysia, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji J. Noor, Ketua Menteri Sabah, Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Servia Safar Untong, Setiausaha Kerajaan Negeri, dan Yang Berbahagia Datuk Rosmadi Datuk Sulai, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Negeri Sabah. Seterusnya, majlis diserikan dengan acara simbolik menandatangani buku khas sambutan Hari Malaysia 2021 yang disempurnakan oleh Ketua Menteri Sabah bersama Yang Berhormat Datuk Amar Haji Awang Tengah Ali Hassan, Timbalan Ketua Menteri Sarawak, diikuti dengan persembahan bertemakan Malaysia Prihatin. Sebanyak 351 sistem kehadiran yang dikenali Biometric Facial Recognition bakal dipasang di 79 permis kerajaan melibatkan kementerian, jabatan dan agensi kerajaan negeri. Inisiatif ini merupakan hasil keputusan daripada mesyuarat kick-off pelaksanaan Face Recognition Time Attendance System yang diadakan secara maya pada 13 September lepas. Berdasarkan Surat Pekeliling Perkhidmatan Negeri Sabah Bilangan 3/2021, penggunaan sistem ini adalah untuk memastikan kehadiran pegawai dapat dipantau dengan lebih berkesan. Sistem ini juga boleh diintegrasikan ke dalam sistem maklumat sumber manusia SM2. Bagaimanapun, kementerian jabatan dan pejabat daerah yang telah dipasang menggunakan sistem ini dan berfungsi sepenuhnya boleh memilih menggunakan sistem perakam kehadiran biometrik lain sekiranya terdapat keperluan mengikut kesesuaian atau penggantian disebabkan kerosakan. Persidangan Dewan Undangan Negeri Sabah telah berlangsung selama 3 hari bermula 21 September lepas selepas mendapat perkenan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Tun Datuk Seri Panglima Dr. Haji Johar Mahiruddin. Sebelum ini, mesyuarat pertama penggal kedua DUN Sabah ke-16 dijadualkan bersidang bermula 24 Ogos namun ditunda kepada 21 September. Istiadat pembukaan persidangan disempurnakan oleh Yang di-Pertuan Negeri Sabah. Persidangan dijalankan mengikut prosedur operasi standard yang ditetapkan termasuk penjarakan fizikal, selain setiap tempat duduk ahli Dewan Undangan Negeri dilengkapi penghadang lut sinar bagi mengekang penularan COVID-19. Tanggal 29 September yang lepas merupakan tarikh yang akan diingati oleh seluruh rakyat Sabah apabila genap setahun Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah GRS mentadbir negeri ini. Bagi mengimbau semula memori setahun kerajaan memerintah, satu majlis telah diadakan mengikut prosedur operasi standard SOP di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah pada Rabu lepas. Dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji J. Noor, Ketua Menteri Sabah bersama ketiga-tiga timbalan Ketua Menteri iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Bung Mokhtar Adin, Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey G. Kitingan dan Yang Berhormat Datuk Dr. Joachim Gunsalam. Ketika menyampaikan amanat, Yang Amat Berhormat Ketua Menteri berkata, kerajaan GRS sentiasa bekerjasama rapat dengan Kerajaan Persekutuan. Kita amat menghargai pelbagai jenis bantuan yang telah disalurkan oleh Kerajaan Persekutuan, sama ada melalui kerajaan negeri maupun secara langsung kepada rakyat di Sabah. Ini meliputi bantuan pengurusan COVID-19 dan bantuan-bantuan pemulihan ekonomi dan negeri. Beliau berkata demikian ketika berucap sempena Majlis Setahun Kerajaan GRS bersama rakyat di sini pada Rabu lepas.
Pada majlis itu, Yayasan Kebajikan Sabah YKS turut dilancarkan bagi membantu kerajaan negeri menggerakkan agenda kebajikan. Datuk Seri Panglima Haji berkata, YKS berperanan dalam memperkasakan kerjasama di antara kerajaan dengan NGO, korporat dan swasta serta badan-badan lain bagi mencari dana untuk disalurkan kepada golongan kurang berkemampuan dan berkeperluan khas. Yayasan itu juga telah menerima dana awal daripada beberapa GLC dan badan korporat dengan jumlah sumbangan terkumpul sebanyak 12 juta ringgit Malaysia. Dalam pada itu turut dilancarkan buku Polisi Amalan Baik Peraturan Negeri Sabah GRP Sabah 2021 bagi meningkatkan sistem penyampaian kerajaan serta mengurangkan birokrasi. Transformasi tabir urus ini diyakini mampu menyokong usaha pemulihan ekonomi dan inisiatif mewujudkan kesejahteraan rakyat sekaligus menjadi antara teras pemboleh daya bagi menjayakan hala tuju Sabah Maju Jaya. Bagi meneruskan usaha menyantuni rakan penjawat awam di pelbagai kementerian, jabatan maupun agensi kerajaan negeri, Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri terus menggalas komitmen dengan melaksanakan program outreach Perkhidmatan Awam Negeri Sabah yang telah memasuki siri 4 setakat ini. Program yang dijalankan secara maya itu telah dirasmikan oleh Yang Berbahagia Datuk Rosmadi Datuk Sulai, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Negeri Sabah. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian program Outreach Perkhidmatan Awam Negeri Sabah Siri 4 2021. Katanya, perancangan yang dibuat haruslah dikaji sama ada masih relevan ataupun sebaliknya bagi memastikan kelangsungan penyampaian perkhidmatan sentiasa bergerak mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Mengakhiri berita perkhidmatan awam pada kali ini, saksikan rakaman ucapan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Negeri sempena ulang tahun BPR SPRM ke-54 tahun. Kami dari warga penyampai berita Perkhidmatan Awam Negeri suka mengingatkan rakan-rakan perkhidmatan awam supaya terus mengamalkan norma baharu walau di mana juga anda berada. Jaga diri, sayangi keluarga Malaysia. Untuk lebih banyak berita terkini Perkhidmatan Awam Negeri, jangan lupa layari laman YouTube Japan TV. Salam hormat, Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keluarga Malaysia. Salam Sabah Maju Jaya. Saya Datuk Rosmadi Datuk Sulai, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Negeri Sabah, ingin mengucapkan selamat menyambut hari ulang tahun BPR SPRM ke-54 pada 1 Oktober 2021, terutama kepada seluruh warga kerja SPRM di seluruh Malaysia, terutama sekali di negeri Sabah. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada semua warga SPRM atas segala komitmen dan usaha yang telah dicurahkan sepanjang tahun 2021 walaupun negara dilanda pandemik COVID-19, serta berharap akan terus cemerlang dalam mempertingkatkan tanggungjawab dalam pembenterasan rasuah di negara ini. Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah bertekad untuk memberi sokongan yang berterusan dalam usaha-usaha pencegahan rasuah seperti mana yang telah ditetapkan dalam Plan Anti Rasuah Nasional bermula pada tahun 2019 hingga tahun 2023. Antara inisiatif yang telah diambil oleh Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah ialah: pertama, meningkatkan kesedaran kepada penjawat awam di negeri Sabah akan kepentingan mengamalkan nilai-nilai murni dan integriti secara berterusan. Kedua, menggalakkan pematuhan undang-undang. Dan yang ketiga, memupuk nilai sifar toleransi terhadap penipuan, kegiatan rasuah dan salah guna kuasa. Oleh itu, saya menyeru kepada semua penjawat awam di negeri Sabah ini untuk terus menjalankan amanah yang telah ditugaskan dengan penuh integriti dan dedikasi. Rasuah dihina, marwah dibina. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.